kita masuk ke yang lebih complicated sikit. Ini adalah pembelajaran teradun gantian. So kalau dah boleh meet PTS, kalau nak advance lagi, kita boleh buat pembelajaran teradun gantian. Pembelajaran teradun gantian sama sahaja macam PTS tadi. Cumanya untuk PTS, dia memang 30%. Dia untuk PTS ni dia tak ada percentage lain. Memang 70% dijalankan secara bersemuka dan 30% dijalankan secara dalam talian. So PTS memang 70-30. Tapi untuk teradun pula dia ada range 30 sehingga 79% ataupun 80%. 30 kata-kata 80 lah. 30 hingga 80% komponen boleh dilaksanakan secara dalam talian. Dan daripada jumlah dalam talian tersebut, kita pecahkan komponen tersebut kepada 40% bahan pembelajaran, 40% aktiviti pembelajaran dan 20% pentaksiran. Bahan pembelajaran yang ni lah, rakaman video, persembahan bentuk pencitraan, animasi peristiwa web 2.0, simulasi realiti, syarahan dalam ataupun luar kelas, kandungan interaktif, video, praktikal, makmal dan lain-lain yang bersesuaian. Apa-apa sahaja bahan boleh jadi bahan secara segerak, boleh jadi secara tidak segerak. Okey, kemudian ada aktiviti pembelajaran. Yang ni boleh menggunakan web 2.0 sama ada Kahoot, Padlet, forum, chatting, apa lagi, Mentimeter, apa-apalah, kuis, menggunakan Google Form, apa-apa aktiviti pembelajaran, yang ni termasuk dalam 40% ni. Kemudian kita ada pentaksiran dalam talian. Pentaksiran ni merangkumi kuis, penilaian, tugasan, refleksi dan lain-lain yang bersesuaian. Banyak kat sini perkataan dan lain-lain yang bersesuaian, dan lain-lain bersesuaian dan lain-lain yang bersesuaian. Ini dia tak rigid lah. Actually pensyarah tu boleh laksanakan apa-apa sahaja. So daripada bahan yang dimuat naik tu, kelaskan sama ada dia termasuk dalam bahan pembelajaran ataupun termasuk dalam aktiviti ataupun termasuk dalam pentaksiran. Okey, ini adalah contoh kursus 3 jam kredit untuk dengan PTG 30%. So dekat sini 30% daripada 3 jam kredit ni maksudnya satu national hour satu kredit bersamaan dengan 40 jam national hour, 40 jam. So kalau 3 kredit bersamaan dengan 120 jam. Okey, 30% daripada 120 jam adalah 36 jam. So 36 jam kita laksanakan kursus kita secara dalam talian. Dan selebihnya baki 84 jam kita laksanakan pembelajaran secara konvensional. Okey, so daripada 30% ni, yang 36 jam ni, so 40% bahan pembelajaran, 40% aktiviti pembelajaran dan 20% lagi adalah pentaksiran. Ada soalan? Tak ada. Okey, ini adalah contoh elemen PTG, contoh pelaksanaan. Daripada 30% ataupun 36 jam yang kita peruntukkan untuk dalam talian, 40% ataupun 14 jam kita laksanakan untuk bahan pembelajaran. Dan 14 jam lagi untuk aktiviti pembelajaran dan 8 jam untuk pentaksiran. So dekat sini kita bolehlah buat aktiviti apa-apa yang patutlah untuk bahan pembelajaran, untuk aktiviti pembelajaran dan untuk pentaksiran. Okey? Kalau actually memang susah nak dapat 40-40, 20. Kita boleh buat secara kita panggil julat 30 hingga 50% untuk bahan pembelajaran, 30% hingga 50% untuk aktiviti pembelajaran dan 10 hingga 30% untuk aktiviti pentaksiran. Okey, so ini tak ada masalah. Tapi kalau kita ingat tadi saya ada tunjukkan target daripada KPT sendiri untuk dasar pembelajaran negara. Dasar tersebut target untuk fasa 3 ni pentaksiran dia kita buat 15%. 15%. So separuh lah pada sini kan. Dalam PTG piawai pun 40-40-20.
Tapi KPT nak 15%. So bolehlah main-mainkan nilai ni. Katakanlah susah sangat nak dapat 30, 30, 50, 30, 30, 40, 40, 20 ataupun dalam julat yang saya tunjuk ni, boleh sahaja buat berapa-berapa peratus pun untuk bahan pembelajaran, berapa-berapa peratus pun untuk aktiviti pembelajaran dan berapa-berapa peratus pun untuk pentaksiran. So tak rigid lah, boleh lah. Sebab untuk buat ni dia bergantung kepada kursus, nature of the course sendiri kan. So ada kursus yang memang senang nak dapatkan elemen ni, ada kursus yang agak sukar nak dapatkan satu-satu elemen ni. Boleh tak letak Telegram link sebagai platform untuk form ataupun chatting? Saya rasa bagi saya lah, dia tak ada pun dalam guideline ni, tapi bagi saya, kita zaman sekarang ni banyak menggunakan platform WhatsApp, banyak menggunakan platform Telegram, Discord, Signal dan sebagainya lah. Saya rasa tak ada masalah, kita upload saja dalam LMS tu link kepada media sosial ataupun Telegram ke WhatsApp link ke, masuk ke dalam tu. Mungkin kalau nak buat sebagai bukti kan, sebab kalau kita gunakan external tu, WhatsApp, Telegram, dia tak ada bukti kat dalam tu. Mungkin untuk satu-satu topik, macam contoh kita minggu pertama kita ada buat discussion, tapi dalam Telegram lah. Mungkin kita boleh ambil snapshot dan kita upload snapshot tersebut dalam LMS sebagai bukti. Dan kita tak naklah rigid sangat menggunakan forum, sebab kalau forum ni, kalau buat secara mass forum untuk semua orang memang susah nak jalan. Kalau nak buat forum, biasanya kita kena pecahkan pada grup-grup kecil dan kita pula kena pantau sama ada student tersebut reply tak dalam forum tu. Biasanya dalam forum dia kena ambil pensyarah kena buat kerja lebih sikit lah. Okey, pembelajaran dalam talian, katalah kita nak buat 50%. Kalau 50%, dia akan jadi ini untuk 2 jam kredit lah. Contoh untuk 2 jam kredit. 2 jam kredit bersamaan dengan 80 jam SLT. 80 jam bermaksud 40 jam dalam talian, 40 jam secara konvensional. So, daripada 40 jam tersebut, kita boleh pecahkan pada 40, 40, 20. So, 16 jam bahan pembelajaran, 16 jam aktiviti pembelajaran dan 8 jam untuk pentaksiran. Kalau nak guna julat, 30-50 lah, di antara 12 hingga 20 jam untuk bahan pembelajaran dan aktiviti pembelajaran, dan juga pentaksiran kita peruntukkan 4 sehingga 4 hingga 12 jam. Okay, ada soalan daripada Dr. Sharifah, untuk blended learning, assessment yang tidak dinilai boleh dikira sebagai assessment tak? Assessment yang tidak dinilai boleh dikira sebagai assessment tak? Contohnya buat quiz online selepas kelas untuk diuji kefahaman tetapi markah tidak diambil. Yang ini lebih kepada aktiviti pembelajaran. Kalau pentaksiran ni, maksudnya pentaksiran yang diambil kira untuk pemarkahan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dua cara pelaksanaan untuk blended learning di UNIMED boleh dipakai. Satu adalah menggunakan formula pembelajaran teradun sokongan, dan satu lagi menggunakan formula pembelajaran teradun gantian. Okey, formula PTS menggunakan 1732, 1 item, 7 item, 3 item dan 2 item. Okey, 1, 3, 5, 40, 1, 40, 35, 20%. PTG 40, 40, 20 ataupun menggunakan julat ataupun menggunakan apa-apa peratusan sahaja, as long as bahagian yang dalam talian tersebut sekurang-kurangnya 30% dan tidak melebihi 80%. Dekat sini dia ada bahagian konvensional dan juga dia ada bahagian online learning. So kita boleh isi sahaja bahagian delivery, bahagian assessment, bahagian delivery online, bahagian assessment online. Sekiranya anda dapati ada bahagian assessment yang tak ada di bahagian online ataupun di bahagian konvensional, boleh saja kita tambah assessment. Assessment yang ada dekat sini, dia adalah sebagai panduan. Ada, mungkin kita pakai, mungkin kita tak pakai, ataupun mungkin dah ditulis, mungkin tak ada yang ditulis dalam ni.
Sebagai contoh tadi, kat dalam bahagian assessment ni, dia tak ada bahagian assignment. Assignment tu dia letak bahagian konvensional. Tapi kalau kita laksanakan assignment tu memang totally 100% secara dalam talian, kenapa kita nak declare sebagai konvensional? Kita tambah sahaja kat dalam ni, kita klik button tambah ni, klik button tambah, lepas tu dia akan keluar pop-up, select component type. Kita nak letak apa? 1, 2, 3, 4, letak nombor je, sama ada konvensional ataupun online, sama ada delivery ataupun assessment. Okay, katalah saya nak letak sebagai online assessment, so letaklah nombor 4. Letak je nombor 4, kita okay, nanti dia akan keluar satu kolom baru dekat bahagian online. Nampak ni? Dia akan keluar yang baru. So kita bagilah nama apa-apa kat sini kan. Apa-apa sahaja online yang kita nak laksanakan. Lepas tu general multiplier. General multiplier ni kita jadikanlah apa yang ada ni kat sini dengan kat sini ni sebagai panduan. So berapa kita nak letak kita punya multiplier ni. Kita letak je lah berapa-berapa nilai. Orang yang mengajar saja yang tahu berapa yang nilai. Dia tak rigid actually, dia tak rigid. Tapi yang dah ada ni sebagai panduan. Maksudnya apa? Boleh kita ubah. Kalau kita katakan contoh kan, contoh quiz. Quiz asalnya adalah kosong. Sebab kalau pop quiz, dia memang kosong. Sebabnya kita masuk kelas tak bagi tahu student, tiba-tiba kita kata, okay kita ada quiz lah sekarang lagi 5 minit. Itu adalah pop quiz. So memang SLT tak ada. Tapi kalau kita dah bagi tahu minggu depan kita akan laksanakan quiz, tak kisahlah dia sama ada formative ataupun summative. Tapi kalau kita dah bagi tahu student, maknanya student kat situ dia akan ada effort untuk belajar. Kat situ dah ada SLT. SLT self learning time dia. So sepatutnya kita letaklah berapa-berapa. Kita bolehlah letak ikutlah kalau quiz tu agak sukar, letaklah satu kan. Tapi kalau quiz very simple quiz kan, mungkin letak je lah macam lab punya komponen 0.667 kat sini. Letak je lah berapa-berapa nilai pun, letak je. Okay, dekat sini kita specify lah. Ni sama ada nak guna minit ke jam ke, nombor assessment ke, ni sama ada asynchronous ke synchronous ke. Kat sini adalah AS ni assessment. Ada kat sini dia punya definition kat main kan ya. Sini kan. So boleh bacalah kat sini apa benda. Okay, so lepas kita dah isi semua tu, kita tengok dekat bahagian yang kanan ni, dia ada kat sini ada practical, berapa komponen theoretical, berapa komponen teori, berapa komponen conventional. Yang dua ni adalah synchronous asynchronous. Ini adalah komponen online. Ini Dr. Aziz dah buat siap-siap dah. Ini untuk blended learning substitute material, PTG. Ini PTG ni. Berapa material, berapa activity, berapa assessment. So kita boleh tengok kat bawah ni. Sebagai contoh, saya zoom lah. Okay, saya zoom. Okay, dekat sini. Okay, untuk yang ni, saya dah buat untuk kursus ni. Contoh, 3 kredit ni saya letak 45% material, 32% activity, 21% adalah pentaksiran, assessment. So, jadi 45, 32, 21. Tapi tak sampai 40, 40, 20. Tak ada masalah, dia fleksibel. Nak bagi jadi 40, 40, 20 pun boleh. Nak biarkan je macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan tinggi sangat ikut assessment. Bagi saya assessment tak perlulah tinggi sangat. Kan? Okay. Contoh, untuk 4 jam kredit pun sama juga. Kan? Tapi kalau untuk 4 jam kredit ni nak capai 30% online. Oh, banyak juga ni. Cuba tengok ni. Dia punya bahagian dia untuk online learning kan. Banyak ni. Banyak, sangat-sangat banyak kan. Okay. Dan juga untuk assessment ni kalau nak meet 20% banyak. Sangat-sangat banyak. So mungkin boleh buat 10% ke 15%. Cukup lah. Mungkin bahagian material dan aktiviti tu kita bolehlah play around 30 ke 50% komponen tersebut. Maaf tadi kalau dah kau soalan saya ni terkeluar saat tadi, untuk pelaksanaan kena buat HEA Course 3 ke? Tak perlu. HEA kalau ini satu benda lah actually kat dalam garis panduan Unimap dulu dia ada
dia ada kata kena buat HA03, tapi sebenarnya yang kita laksanakan tu adalah delivery sahaja. Delivery ni kita tak perlu pun nak ubah dia kan, sebab kat dalam kita punya HA01 pun teaching plan tu kita boleh ubah je, asalkan tak terlalu, saya rasa tak melebihi 30% kot tu komponen kan. Tapi teaching plan kita nak laksanakan sama ada secara blended ke secara bersemuka ke, itu tak melibatkan HA03. Okay, training guideline ni. So boleh tengok daripada polisi yang ada, dan juga kita ada guidelines. Guideline apa? Yang ni yang saya tunjuk tadi ni, garis panduan pelaksanaan PTG, dan juga kita ada playbook pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Yang ni kaedah penyampaian tu sendiri dia ada dalam dokumen ni, so boleh refer. Kalau tak nak refer yang ni, kita ada yang UNIMAP punya. Yang UNIMAP punya ini kita ada guideline to authentic assessment, yang ni AMC buat. Kita ada juga ni guideline to blended learning substitute. Yang ni actually lebih kurang sama yang macam yang saya tunjuk tadi. Okay. Yang ni pun boleh refer juga pelaksanaan pengajaran dalam talian. Yang ni boleh tengoklah kaedah pelaksanaan menggunakan apa Kahoot, apa Web 2.0 ke apa, semua ada kat dalam ni. Tu boleh rujuk kat dalam dokumen garis panduan ni. Kalau tak faham, boleh saja rujuk kepada saya untuk pencerahan.